Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, apa khabar semua? Baru-baru ini Anjang di utara ketika mendapat rawatan di KMC, sempatlah ziarah makam uh, Bunda Ummu Hatijah ataupun Datuk Ibu Hatijah Diha. Ambil peluang lah kan dah ada kat sana. Diha ni adalah merupakan anak jati kampung Temalang, Kok Diang, Kedah. Beliau dilahirkan pada 1 Mei 1954, satu tarikh yang diraikan oleh seluruh dunia sebagai Hari Buruh. Anak bungsu dari 4 bersaudara. Semuanya ni adalah perempuan. Di balik ni perempuan merupakan hasil perkahwinan Tuan Guru Am bin Musa dan Puan Embun binti Awang. Ayahnya merupakan seorang guru Al-Quran yang segani di kampung Temalang. Ibunya pula merupakan suri rumah, namun juga melakukan kerja-kerja sebagai petani, bersawah, menori getah, beternak dan sebagainya sebagai orang kampung lah. Dari kecil lagi Diha diasuh oleh ayah dan ibunya dengan pendidikan agama. Rumah mereka menjadi tempat pengajian Al-Quran bagi anak-anak kampung di waktu itu. Diha juga tidak ketinggalan mengikuti kelas pengajian oleh ayahnya itu. Bahkan beliau juga ada kala membantu kawan-kawan yang lain mengaji. Boleh dilihat kepintaran serta bakat kepimpinannya sudah terselah sedari kecil lagi. Memasuki alam remaja, Diha telah mendapat tawaran belajar di salah sebuah sekolah menengah perempuan di ibu kota di KL. Ayahnya tak bersetuju kerana bimbang dengan sistem pendidikan di situ yang bukan beraliran agama. Namun akhirnya setuju jugalah. Dia tetap menerima tawaran itu dan telah menyelesaikan pengajiannya di situ. Berkat doa ayah dan ibunya, ketika Diha melanjutkan pelajaran di UPM, dulu Universiti Pertanian Malaysia, lepas tu jadi Universiti Putra Malaysia kan, gelombang dakwah oleh almarhum Ustaz Syari yang sedang merebak di seluruh negara di waktu itu telah merubah hatinya. Dari situlah bermulanya perjalanan perjuangan beliau sebagai pejuang wanita Islam. Diha kemudiannya telah berkahwin dengan Ustaz Syari Muhammad pada tahun 1980 sebagai isteri keempat. Allah telah mengabulkan doanya yang berharap diberi jodoh yang dapat memimpinnya menuju Tuhan. Hasil dari perkongsian hidup bersama almarhum Ustaz Syari, beliau dikurniakan 8 orang cahaya mata, 2 orang lelaki dan 6 orang perempuan. Darul Arqam yang dipimpin oleh almarhum Ustaz Syari Muhammad ketika itu merupakan jemaah Islam yang paling menonjol pengamalan Islamnya sebagai cara hidup. Diha yang ketika itu dipanggil Ummujah banyak membantu Ustaz Syari terutamanya dalam penulisan buku. Juga bertindak sebagai ketua kepada kaum muslimah dan lain-lain lagi. Hasil didikan Ustaz Syari, Diha menjadi seorang yang sangat memahami. Ustaz Syari bukan hanya sekadar suami, tetapi yang lebih besar daripada itu iaitu sebagai seorang pemimpin. Ketika tidak ada orang yang boleh memahami pertuturan Ustaz Syari, beliau direzekikan oleh Allah mampu memahaminya. Segala hasrat dan cita-cita Ustaz Syari akan sungguh-sungguh dilaksanakan dan diperjuangkan bagi memastikan Islam terus dapat dibela dan dibawakan hatta setelah pemergian Ustaz Syari. Beliau selalu menegaskan bahawa dirinya bukanlah pemimpin, tetapi bertindak sebagai ibu yang membimbing dan membina anak-anak setelah ketiadaan ayah. Bukankah seorang isteri dan ibu itu adalah pembantu utama kepada suami dan ayah di dalam rumah tangga? Beliau juga dikenali sebagai pejuang poligami yang sangat committed. Selain dari menulis buku tentangnya iaitu Manisnya Madu, Diha juga merupakan sosok yang bertanggungjawab membangunkan kelab poligami yang menjadi fenomena bukan sahaja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Baginya sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul itu pastilah ada kebaikannya, sekalipun dilihat pahit dan dianggap neraka oleh mereka yang tidak memahaminya. 30 tahun beliau menuntut dalam Universiti Poligami yang di mana Ustaz Syari lah yang menjadi gurunya. Untuk akhirnya beliau membuktikan bahawa Allah dan Rasul terlalu baik dan maha baik kerana menghadiahkan poligami untuk wanita. Banyak ujian yang dilaluinya yang malah dilakukan kepadanya termasuk oleh Ustaz Syari sendiri dapat dilepasinya. Ketegasannya atas nama Islam tidak dapat difahami oleh semua orang. Seperti mana ramai yang menyayanginya,
Demikian juga tidak sedikit yang membenci dan bertindak memusuhinya. Namun itu semua tidaklah menjadi kudis baginya. Bahkan segala ujian dianggap cabaran dan pemangkin untuk terus membela Allah, Rasul dan pemimpinnya. Di sebalik sikap serius dan tegasnya itu tersembunyi kelembutan hati seorang ibu yang sangat kasihkan anak-anaknya. Bagi mereka yang mengenalinya dengan hati akan sangat dapat merasakannya. Jasa terbesar saya dari menjadi pencetus kepada segala pembangunan di ISBH yang terus pesat membangun ialah beliau melahirkan barisan kepimpinan di ISBH atau membantu Asy'ari dan seterusnya melahirkan barisan kepimpinan di ISBH yang kini sedang meneruskan perjuangan ini tepat mengikut landasannya. Datuk Ibu Hatijah Am meninggal dunia pada 23 Oktober 2015 bersamaan dengan 10 Muharram 1437 Hijrah. Anjang sempatlah mengiringi jenazah beliau ke tempat persemadian terakhir ini di perkuburan inilah. Semayang di masjid, kita ramai orang dan dibawa ke sini, dikebumikan di sini. Malah saudara Yasin, penama perniagaan kafe GISB di Irbid Jordan yang berada di Malaysia ketika itu juga sempat hadir di majlis perkebumian ini. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa Liha, meninggikan darjatnya, menerima baik rohnya dan menempatkannya bersama para anbiya wal mursalin, awliya, syuhada was salihin. Amin ya Allah. Jadi alhamdulillah lah dapat menziarahi makam beliau di kuburan ini. Siapa nak pergi boleh dapatkan dia punya lokasi lah. Dan selepas menziarahi makam Liha ni, Anjang yang diiringi oleh Encik Angah Ashraf dapat berpeluang juga menziarahi makam ayahanda kepada Liha ataupun nama Umujah ni lah, tak jauh dari situ, iaitu makam Tuan Guru Am yang bin Musa yang kita sebutkan tadi. Kita pun tahu kalau kubur atau makam orang lelaki, dia punya batu nisan dia tu dia bulat ataupun empat segi, berbentuk gemuk lah, berbentuk bulat ataupun empat segi. Makam yang perempuan ni dia nipis, itu perbezaan di Malaysia punya lah, kuburan di Malaysia. Jadi makam ayahanda Liha ni tak jauh dari situ, menghala ke arah surau ataupun arah masjid. Jadi Anjang juga bersempatan menziarahi makam ibunda ataupun bonda ibu Liha, iaitu Tok Embun. Di makam ni di tempat lain lah, di kampung Temalang. Tok Embun pun banyak memberi kesan dalam kehidupan Liha, orang yang menjadi sebab lah adanya Liha di dunia ni. Dan seorang perempuan yang Allah lanjutkan usianya, panjang usianya, lebih 100 tahun. Jadi itu saja ziarah Anjang kali ini, dan juga sedikit kisah ataupun biografi tentang Datuk Ibu Hatijah Am yang telah sekarang ni 6 tahun lah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan PSB akan terus berjuang untuk menegakkan Islam sebagai cara hidup seluruh aspek kehidupan. Berkat doa orang-orang yang telah pergi, yang telah mendahului kita bersungguh-sungguh untuk menjadi sebaik-baik hamba dan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Sungguhnya kita amat berharap
doa-doa dari mereka yang telah pergi lebih dahulu menuju Allah, kepada Allah, dan telah selesai urusan mereka di dunia ni. Mereka berada di negara barzakh, antara dunia dan akhirat. Kita masih lagi diberi peluang. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi.